Dan demikianlah pula, kami menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat keterangan yang jelas nyata. Dan sesungguhnya, Allah memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Surah Al-Hajj ayat 16. Nama saya Nur Hassan bin Bayas. Teman-teman panggil saya Jojo atau atas pentas Jojo Fly. Saya terlibat dalam dunia seni rap. Sewaktu saya pernah ikut pertandingan reality TV juga sekali. Dan ada sekali saya dengan seorang kawan tu ajak saya, dia kata jom kita buat satu grup untuk pertandingan Gangstars masa tu kat TV3. So masa tu saya dengan Mimi. Masa tu saya dengan mengajar menari. So kita orang pun plan. So kita setuju, marilah kita akan cuba-cuba. Bila kita masuk tu, kita alhamdulillah kita dapat masuk dan hinggalah ke Primary One, hingga ke pertandingan antara semua negara-negara dan kita menjuarai pertandingan Gangstars pada tahun tu, Gangstars Season 2. Tiupan sambayu menyapa diriku dan si matahari memancar kewujudanmu yang cukup sempurna. Ku rasa terharu bila kau bersama, hidupku indah penuh makna. Masa itulah saya mula aktif dengan dunia seni, rap, menari, mengajar. Daripada situ hidup saya makin mewah. Jadi saya lebih pada dunia. Saya banyak enjoy sana, enjoy sini. Kita ada kemewahan yang kita ada kereta, kita ada rumah, kita cakap apa ya lah. Bila saya buat kemewahan, enjoy, tapi tak rasa happy, tak rasa senang. Macam ada sesuatu yang something saya kekosongan saya rasa. Jadi saya sentiasa duduk satu tempat, akan baris satu tempat, akan pandang ke langit. Kesukaan saya bila waktu masa saya akan duduk. Bila ada masa saya akan duduk tengok pandang ke langit. Saya akan lihat ke langit. Tapi saya fikir ini semua ni ada ciptaan Allah. Mesti ada sesuatu yang kita boleh cari daripada alam semesta ni. Jadi kadang-kadang saya terfikir sampai bila saya nak macam ni. Saya tak pernah solat. Saya pernah solat waktu kecil dulu. Solat Jumaat saya. Untuk anda katakan solat 5 waktu, saya tak pernah cuba. Kadang-kadang terfikir bila saya tengok orang anak muda-muda, orang pergi ke masjid, saya tanya, apa rasanya bila orang pergi solat? Apa yang kebaikan yang orang pergi? Apa rasanya bila orang solat 5 waktu? Apa yang mereka dapat? Okey, saya nak kata diri saya, bagaimana kalau kita solat Jumaat dulu? Saya nak solat Jumaat dulu. Saya rasa saya tak lama tak buat solat Jumaat. Saya tahu bila kita buat 5 kali, 3 kali tak pula solat Jumaat, Allah akan marah, saya kata. Sampai ini dah lebih dah 10 tahun tak habis sembahyang. Saya rasa pasti lagi. Saya rasa Allah akan lagi marah. Dari situlah saya mula start belajar ambil wuduk dan sembahyang. Balik. Saya takut saya lupa cara ambil wuduk. Tapi alhamdulillah saya dah ingat balik cara ambil wuduk, cara doanya, dan then saya start pula solat Jumaat. After solat Jumaat tu saya rasa ketenangan. Saya rasa dunia begitu luas. Saya rasa betul macam begitu indah. Ulang, ya Allah, beginikah rasanya nikmatnya bila kita solat. Saya rasa tenang. Saya tak nak balik rumah. Saya duduk dalam masjid. Bila dengar azan, saya ingat arwah bapa saya kata, bila dengar azan kat TV, jangan tukar channel. Hormat, respect azan. Bagi laluan untuk azan, bila dengar azan bila keluar, diam. Jadi asbab tu saya cuba hayati bila dengar azan, saya rasa saya akan cuba diam. Tapi bila ada member sahabat saya kata, tolong diam, azan bagi azan dulu. Jangan tengok saya macam dia, tapi saya tak kisahlah, saya beritahu dah cukup.
Masa saya mula-mula kekok tu bila saya rasa nak ambil wuduk. Masa tu nak solat Jumaat, saya tengok orang, saya akan tengok dulu. Saya tengok orang, oh okey, ambil tangan dulu. Saya belajar. Saya ambil ambil wuduk, saya akan jeling sikit. Tamis mesti jeling ni ah. Jeling-jeling ah, tengok ikut-ikut. Belagak macam pro lah. Kalau dah tak pro pun. Waktu tu saya tahu Al-Fatihah saya. Saya ingat masa tu arwah nenek saya ajar saya Al-Fatihah saya. Jadi saya tahu Al-Fatihah saya. Waktu nak ambil takbiratul ula, nak ambil takbir macam mana nak. Semua daripada sujud, zikir macam mana, rukuk macam mana zikir dia. Dulu tak tahu. You just diam, dia krik. And then, Allahu Akbar, dia krik. Okey. Tengok tangan orang jeling orang. Oh, jadi okey. Lucu lah macam itu yang saya belajar. Tapi saya pelan-pelan, saya cuba keep up pelan-pelan. Tapi dalam masa beberapa bulan, saya mula terfikir, bila lagi nak rasa solat subuh? Bila lagi rasa nak solat 5 waktu? Saya lihat orang selalu sembahyang, balik ke masjid. Saya nak tahu apa yang mereka rasa. So waktu itulah saya nak azam. Hari ini saya nak tekad, saya nak start solat dulu. First time saya nak solat ialah solat antara 5 waktu, saya nak solat subuh dulu. Saya nak start solat subuh dulu. After solat subuh tu, saya akan Google search, tengok waktu subuh. Waktu tinggal di Kelana Jaya, saya tengok time waktu subuh 5.25 masa tu. Dia kata solat 5.25. So saya tak tidur. Saya akan duduk kat rumah, saya akan main game, tengok TV, hanya nak tunggu waktu tu saja. Dan masa tu saya start daripada solat subuh tu saya pergi ke satu surau yang jarak dia 150 meter. Masa tu pakaian saya lebih dari hip hop ni. Yang saya tak pakai jubah, saya tak pakai baju Melayu. Bila saya masuk, saya duduk. Tunggu waktu. Dia ada after azan tu saya nak cuba try solat. Saya tengoklah solat. Oh, ada solat Jumaat, solat sunat. Sebelum nak solat subuh dia ada solat sunat. Baik, saya ikutlah. Solat sunat 2 rakaat. Saya buat solat sunat 2 rakaat. Kita sudah cuba solat subuh. Kenapa tak try solat isyak kah? Saya tanyalah saya diri saya. Saya cubalah isyak. Masa tu setiap kali isyak saya akan malam, saya akan datang ke masjid yang sama juga. Setiap waktu. Subuh, isyak. Yang lain saya skip. Tengah hari saya akan tidur, petang saya akan buat something, buat kerja. Tapi dalam waktu yang sama, waktu saya solat subuh tu, kadang-kadang Allah bangunkan saya pukul 10 pagi. Walaupun saya tidur selepas subuh macam mana pun, saya boleh rasa tenaga lagi pukul 9. Saya bangun, saya rasa tenaga lagi pukul 9 atau pukul 10. Saya tu baca siasat lah. Tapi saya terfikir biasa baca satu artikel yang kata, apa tu solat tahajud, apa tu solat duha. Oh, mungkin sebab ni. Ni dia kata tahajud, solat malam. Oh, mungkin sebab tu ya Allah nak bangun saya selalu 3.30 ni bilang. Yang bila siang nak duha, selepas subuh ni kita ada duha dia suruh gini-gini. Oh, saya belajar. Aku tak kisah, dia nak hip hop, dia nak dangdut, dia nak rock. Solat jangan tinggal. Untuk saya berubah untuk lengkapkan 5 waktu itu selama 2 bulan atau 3 bulan. Daripada itulah saya rasa lengkap. Saya rasa lengkap bila saya buat. Saya rasa satu kerenan pada diri saya masa itu. Saya dapat macam ada saya bantuan Allah bagi, ada apa saya minta Allah akan bagi. Alhamdulillah, alhamdulillah waktu tu. Dan daripada sana saya akan belajar pula surat-surat sunat, surat-surat yang tahajud, belajar insya-Allah tahajud. Istiqomah, kita cuba belajar istiqomah dengan tahajud tu, dengan duha. Baca sunnah yang pernah saya nak cuba follow macam mana Rasulullah pernah buat. Saya akan kita akan istighfar, berzikir. Saya akan berzikir, belajar semua benda step by step, pelan-pelan. Apabila saya tunaikan satu solat fardu,
Dan 5 solat fardu itu adalah satu kejayaan bagi diri saya. Dan saya rasa betul-betul yang kebahagiaan yang susah nak gambarkan. Bila orang tu akan buat, dia akan tahu. Saya nak ceritakan kebahagiaan, kenikmatan tu susah. Kecuali bila kita buat, kita akan tahu. Satu hari saya jumpa satu sahabat perempuan. Dia memang cantik. Dia pernah ajak saya jumpa dia. Dia kata, jom mari jumpa saya kat hotel. Saya kata okey, sebab masa tu is like bila saya dengan sahabat-sahabat semua ni is normal. Saya layan orang baik. Saya tak buat apa pun masa tu. Dia kata okey, jom datanglah, kita ada something nak cerita. Okey, di sana. Bila saya masuk ke hotel tu, saya terkejut bila tengok pakaian dia. Aku bilang, ya Allah, bilang. Rasa kita tergugat, kita rasa macam tak suka, kita macam ya Allah, macam ujian macam yang uji kita nafsu kita. Padahal selama ni saya rasa normal. Bila member nampak perempuan setakat suara pindik, seksi macam mana pun, ketat ke, it's like normal. Padahal bagi saya normal, dari saya tak rasa feel. Bila saya nampak orang macam tu, saya rasa ya Allah, kenapa saya rasa macam yang takut. Saya rasa kenapa dulu saya tak rasa fun macam ni. Masa saya diuji itu, bisikan yang pertama yang saya rasa, pertama yang saya dengar, yang paling kuat, yang paling mendorong saya untuk buat tu ialah, dia kata, Jo, kau buat dulu, taubat nanti. Aku bilang, itulah ayat yang paling jelas dalam telinga pikiran saya masa tu, ya. Buat dulu, taubat nanti. Tapi pikiran saya mula terfikir, saya sudah payah, saya sudah jauh ke hijrah gini, sudah rapat dengan Allah, saya sudah rasa nikmat tu. Kenapa saya mesti nak buat lagi benda-benda macam ni? Tapi saya mula rasa, okey, saya tanya sahabat saya tu, tak apa. Lagi dulu tunggu sini, saya pergi ke tandas. Saya pergi tandas sambil wuduk. Sambil wuduk, time tu 3 pagi. Mulai dekat 3 pagi. Sambil tunggu subuh wuduk. Saya campak sejadah, sambil sejadah, buka sejadah, dan saya sembahyang tahajud masa tu. Saya tak pandang dia lah. Saya tak pandang tu member saya pula. Member perempuan saya tu. Member perempuan saya dah mula rasa macam, dia terkejut, dia tengok, what? Member saya berkata, Jo, member tadi yang perempuan kata, dia kata, kau dah berubah, dia kata. Dia nak Jojo yang dulu, dia kata. Kenapa, mana Jojo yang dulu? Saya nak Jojo yang dulu, dia kata. Jojo yang dulu sudah tidak ada. Bila saya lepas daripada keluar, elak daripada bandar itu, saya rasa, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dan saya bertaubat. Ya Allah, ampunnya dosa saya. Saya tak bawa diri saya ke tempat tu yang saya tak tahu pun. Tapi alhamdulillah, bila saya lihat perubahan member saya tu, perempuan tu, bila saya tengok daripada Facebook dia pun dia berubah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dia pun bertudung. Daripada asbab tu kan, jadi saya rasa semangat. Daripada tu juga saya mula start terfikir sahabat-sahabat yang lain. Tak kira perempuan ke lelaki semua, saya mula terfikir ramai lagi sahabat-sahabat yang tak solat. Aku tak kisah, diorang nak hip hop, diorang nak dangdut, diorang nak rock, solat jangan tinggal. Aku tak kisah korang nak buat apa pun. Korang nak sibuk kerja macam mana pun, solat jangan tinggal. Bila saya buat usaha dakwah, belajar usaha dakwah, ajak orang ke masjid, ajak orang mengenal agama, itu pun satu cabaran juga. Sebab ramai yang bagi pendapat yang perkataan yang boleh menyakitkan hati kita, tapi kita bersabar. Saya bersabar masa itu. Saya doa sama Allah supaya mereka bagi faham agama, mereka Allah bagi taufik hidayah. Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin satu hari kalau bila mereka tahu agama, mereka lebih baik pada saya. Saya azam. Saya doa, saya azam untuk ajak mereka lagi, bawa jumpa sahabat-sahabat saya nak ikram bersama mereka, ajar orang pentingnya kita. Bila kita tahu solat tu, pentingnya solat. Bila kita tak kira apa kerja yang kita buat, solat is number one. Kebaikan hanya Allah yang
tahu. Saya tak tahu apa kebaikan saya buat, ada banyak. Saya tak tahu apa kebaikan saya buat. Saya ni pendosa. Mungkin Allah tengok saya ni banyak pendosa, mungkin dia tengok saya okey. Untuk saya nak hapuskan dosa saya tu, mungkin dia bagi saya taufik dan hidayah. Mungkin ada sebab tu. Tapi salah satu lagi, doa pada ibu saya. Doa ibu bapa saya. Saya tahu doa ibu bapa saya waktu mereka hidup, arwah ibu bapa saya semua waktu mereka hidup tu, dia banyak doakan saya. Dan saya berubah bila mereka dah, ayah saya start meninggal dulu, dan beberapa tahun kemudian mak saya pula meninggal. Jadi daripada tu saya rasa kosong, dan jadi asbab juga untuk saya berubah daripada, dan start dari betul lah saya belajar mula-mula agama. Daripada tu saya mungkin ingin ini semua daripada doa ibu bapa saya juga. Di dunia kita nak, saya nak jadi jutawan, saya nak ada empire. Tapi di akhirat saya nak azam pula, saya nak target tempat yang tertinggi. Kadang-kadang ada sahabat tu tak kenal saya, nampak perubahan. Sebab yang dulu kita nampak perubahan, kita image yang profession, hip hop, and bila dapat macam dengan jubah atau kurta, orang kadang tak kenal, orang Jojo, kadang-kadang tak sedar. Bila saya bercakap dengan orang, baru Jojo, what's up? Dong tak boleh, ya, itu yang perubahan yang nampak saya sendiri pun boleh nampak diri saya, yang saya rasa nampak macam bila tengok cermin, saya nampak macam betul, saya rasa saya dah berubah, saya nampak sendirilah. Dan saya rasa poyo lah. Tak apa, tapi saya tahu itulah, saya rasa macam oh ya Allah ulang. Saya tahu saya dulu macam mana. Jadi alhamdulillah saya suka yang macam ni sekarang. Hati saya lebih tenang lagi macam ni sekarang. Kadang-kadang just untuk kita nak ada satu tempat, kita kena berubah pakaian kita kan. Sebab saya tahu kita ada show, saya ada kumpulan. Jadi saya kena pergi kena ubah. Tapi saya tak ubah, saya tak nak turun janggut saya. Saya akan maintain dengan janggut saya. Dan saya akan buat akhlak yang baik, cuba belajar ikram dorang, berbaik dengan orang supaya orang boleh harap Allah bagi dorang, boleh terkesan Allah bagi dorang, bagi hidayah pada mereka. Sebab saya boleh tinggalkan mereka juga. Sebab saya kena bawa ajar juga mereka. Ajar dong belajar dakwah, bercakap agama, bagi pelan-pelan. Jadi bagi orang ada terkesan. So alhamdulillah sahabat-sahabat saya pun ada rasa terkesan sikit, orang ada mula pandai ingat Allah, bersyukur. Itu benda saya rasa bersyukur, alhamdulillah. Saya ada orang ada sifat tu ya seorang. Saya akan teruskan dengan kerja dakwah ni. Saya akan tukar konsep saya pergi ke, kalau dulu musik saya pergi kepada Laura dunia. So saya akan buat musik, saya akan pergi kepada mengajak orang dakwah. Tak kira lah kita ni hip hop, kita rock, kita dangdut, kita trance, apa saja jenis muzik kau buat, apa jenis kerja yang kau buat kat dunia ni, solat jangan tinggal. Solat ada tiang agama, solat juga kita akan elak kita dibuat benda-benda yang batil dan mungkar. Apa yang kita lakukan semua ni adalah kerana ikhlas dari hati kita. Kita betul azam nak buat, kita buat. Jangan tunggu sampai tua baru nak buat. Kita tak tahu bila kita mati. Orang muda-muda pun mati. Nenek dia masih panjang umur, tapi anak cucu sudah mati. Ada macam tu. Saya minat melukis, saya ada seni, saya minat masa tu. Sebab tu daripada seni tu, saya bila tengok sahabat saya Gajil kaligrafi, dia pula seorang buat kaligrafi card. It's like baru bagi saya sebab saya tak pandai buat card. Tapi saya suka warna. Saya suka abstrak. Saya akan lihat dia, saya
I like this. Sebab saya boleh gambarkan. Dah lama saya tak buat melukis. Untuk saya nak start lukis tu saya rasa janggal lah. Dia nak macam keras. Tapi minat tu, hati tu ada lagi. Dulu waktu saya tinggal di Sabah, rumah kita rumah dekat tepi laut, rumah laut. Saya akan selalu pandang ke langit dan waktu petang sunset. Waktu sunset adalah waktu yang paling cantik. Waktu malamnya dengan bintang-bintangnya waktu tu, saya akan naik atas bumbung, baring atas bumbung, tidur ke atas bumbung, baring pandang ke bintang, tengok bintang. Bila waktu petang saya akan duduk ke tengok matahari sunset, cuaca yang cantik macam tu, suasana dia. So kadang-kadang benda tu buat saya ingat Allah. Ingat benda-benda yang seperti surga. Saya suka surga. Saya suka dengar cerita surga. Bila dengar cerita bidadari, yang bilang, wow, bidadari. Banyak bidadari. Kadang benda-benda tu buat saya asbab juga untuk saya berubah juga satu. Salah satunya untuk saya nak kejar surga. Nak kejar, nak tengok tempat yang dia bertingkah. Dia rasa, nak tinggal atas. It's like kita azam. Dunia kita kata, di dunia kita nak, saya nak jadi jutawan, saya nak ada empire. Tapi di akhirat saya nak azam pula, saya nak target tempat yang tertinggi. Benda ni kena usaha. Bila Allah bagi kita hidayah, kita kena buat. Ada orang Allah bagi hidayah untuk dia rasa nak solat berjemaah, tapi tak mampu. Dia rasa demam, dia sakit. Mana tak dapat. Allah cuma bagi hidayah saja. Itu. Memang aku ini hanya umat Nabi, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Hanya amal sunnah, belajar ikut Nabi, taat perintah Allah. Engkau masih muda, punya masa hadapan. Jangan kau percaya tipu daya dunia. Wahai ahli surga, dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Amin.